Manakala di Mekah turun ayat-ayat yang berkait dengan hukum hakam syariat. Oleh kerana itu, kita dapati para sahabat radhiyallahu anhum tak ada masalah, tanpa rasa syak dan ragu, apatah lagi nak bertangguh dalam menerima apa sahaja ketetapan hukum hakam syariat Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kata haram, tak boleh, maka terus meninggalkannya tanpa berlengah. Bila turun ayat Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuh la'allakum tuflihun. Ayat yang menyatakan pengharaman arak secara mutlak. Sebelum tu boleh lagi. Mula-mula Allah Ta'ala kata arak ini, arak dan judi ada baik ada buruk, tapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Buruk lebih banyak daripada baik. Mula-mula. Kemudian turun ayat wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu menghampiri sembahyang sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Bila time dekat nak sembahyang, jangan minum. Kalau jauh lagi dengan waktu sembahyang, boleh lagi. Sehinggalah turun ayat yang dibacakan tadi, pengharaman arak secara mutlak, baik sikit, baik banyak, baik mabuk, baik tak mabuk, sepanjang masa. Para sahabat tanpa melengah, mereka terus balik menuang, curah habis saki-baki arak yang masih tersimpan dalam bekas-bekas tempayan-tempayan yang ada dalam rumah mereka. Tak ada di kalangan mereka yang mengatakan, Ya Rasulullah, kami pada dasarnya, ini ayat awalan ni, pada dasarnya kita terima, kita tak tolak, pada dasarnya kami terima, tapi biarlah kami perhabis dulu hak saki-baki hak ada ni, baru je beli, luak sikit baru. Jadi biar kami perhabis dulu, lepas ni tak beli dah. Tak ada. Mereka tidak bersikap sedemikian. Bila Allah Ta'ala kata haram, mereka terus meninggalkan apa yang dilarang itu dengan mencurahkan semua. Sehingga ada ulama, ada riwayat menyebut sampai basah jalan-jalan di Madinah, nyepakat curah belaka. Kerana apa? Mereka bertindak sedemikian kerana akidah yang sahihah, yang samimah, yang ada terpahat dalam jiwa mereka, yang telah dibina oleh Nabi selama 13 tahun di Makkah. Itu Al-Quranul Karim. Kemudian dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bahawa Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk kepada kehidupan manusia, bukan hanya sekadar untuk dibaca, tetapi untuk difahami dan dihayati, dijadikan sebagai panduan. Kerana Al-Quran ini adalah pekeliling daripada Allah Ta'ala yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Bukan sahaja menyentuh tentang hari akhirat, tentang hari dunia, kehidupan dunia, bahkan tentang hari akhirat. Soal dosa, pahala, soal kehidupan di alam barzakh dan kehidupan selepas mati, ketika dibangkitkan semula pada hari kiamat.
Tadi tu imam baca surah Sajadah, yang merupakan antara surah menyentuh tentang hari akhirat, di mana wujud di kalangan manusia. Allah Ta'ala menyebut, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Dan kalau engkau lihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mana mereka yang berdosa, mujrimun, penjenayah, yang melampaui batas hukum hakam syariat Allah, yang melakukan maksiat, derhaka kepada Allah, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, kamu lihat mereka ini dalam keadaan tunduk kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Orang bersalah kan? Tengok dalam mahkamah ketika dibicarakan, ketika disaman oleh polis, tunduk je kepala, minta maaf tuan, bagilah peluang, lepas ni dah buat dah. Begitulah manusia di hadapan mahkamah Allah, sambil berdoa dan merayu, Rabbana absarna, wahai Tuhan kami telah melihat dengan mata lendir kami sendiri akan azab api neraka. Wa sami'na, kami telah dengar ya Allah. Baru nak khabar dengar ayat-ayat yang Allah beri amaran tentang azab api neraka pada hari kiamat. Atas dunia sombong, farji'na na'mal salihan inna muqinun, buat baliklah kami semula ke dunia, kami nak beramal soleh, kami sudah yakin wahai Tuhan. Bila tengok neraka, la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, kamu pasti akan melihat neraka, kamu akan tengok dengan mata lendir kamu sendiri. Saat itu barulah manusia yakin dan merayu minta supaya balik semula ke dunia nak beramal soleh. Dalam surah Al-Mulk, bagaimana Allah Ta'ala menceritakan, takadu tamayyazu minal ghaiz, neraka hampir pecah, retak, kerana terlalu murka dengan penghuni yang dicampak ke dalamnya. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali dicampak sekumpulan manusia ke dalamnya, sa'alahum khazanatuha, penjaga-penjaga neraka di kalangan malaikat bertanya, alam ya'tikum nadhir, apakah tidak ada rasul yang datang beri amaran kepada kamu? Tak ada ke rasul mari khabar kamu masa atas dunia dulu? Para ulama yang beri amaran kepada kamu tentang adanya api neraka, adanya kehidupan semula selepas kehidupan dunia? Qalu bala qad ja'ana nadhir, mereka jawab, sesungguhnya memang ada rasul, memang ada ulama mari khabar beri amaran. Fakadzabna, tapi kami mendustainya, kami tak percaya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir, bukan sekadar tak percayanya, tuduh pula Nabi dan para ulama ni sesat, mengada-ngada perkara yang tak munasabah. Dah mati hancur lebur nak bangkit semula, ada pula balasan, mudi sesat. Wa qalu, dan mereka berkata, lau kunna nasma'u
kalaulah kami atas dunia dahulu mendengar, au na'qilu, atau kami berfikir, merenung apa yang disampaikan, apa yang diingatkan, ma kunna fi ashabis sa'ir, nescaya kami tidak akan tergolong di kalangan penghuni api neraka. Kini tak mau dengar, tak mau mikir. Bila dah hari akhirat, kabar ke Tuhan, Rabbana absarna wa sami'na, kami tengok dah wahai Tuhan, nampak sendiri dah api neraka, kami dengar wahai Tuhan, baru nak kabar dengar. Ini ayat-ayat yang memperingatkan manusia. Al-Quran sebagai petunjuk mengatur hidup manusia di atas muka bumi dan mengingatkan mereka tentang adanya hari akhirat, hari pembalasan. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Itu perjalanan hidup kita. Bagaimana kamu boleh ingkar kepada Allah? Bagaimana kamu boleh kufur kepadanya, sedangkan kamu dulu asal tak ada? Lalu Allah cipta kamu dan melahirkan kamu ke dunia. Kemudian summa yumitukum, kemudian Allah matikan kamu. Summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kamu semula. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya kamu semua dikembalikan. Allah Ta'ala sebut turja'un, Allah tak kata tarji'un. Kalau tarji'un dengan makna kamu sendiri yang balik, kamu sendiri yang kembali. Artinya, kalau kamu tak mau balik, ikut padamu lah. Tapi Allah Ta'ala kata turja'un, kamu dibawa balik. Sama ada mu nak, mu tambuk, sama ada mu bersedia ataupun mu tak bersedia, kamu tetap akan dibangkit dan dibawa balik bertemu dengan Allah. Soalnya kita nak bertemu dalam keadaan yang macam mana? Dengan hidup yang berpandukan Al-Quran ataupun sebaliknya? Hanya mereka yang bangkit dalam keadaan hidupnya di dunia berpandukan petunjuk Al-Quran sahaja yang akan selamat. Sebab itu kata ulama, Maliki Yaumiddin, ya, yang kita baca dalam surah Al-Fatihah, raja yang memiliki hari Ad-Din. Ad-Din diterjemahkan dengan makna hari pembalasan. Ad-Din juga dengan makna agama. Maka digabungkan makna antara keduanya dengan mengatakan Allah Ta'ala adalah raja yang menguasai dan memerintah urusan hari pembalasan yang berasaskan neraca agama. Hari pembalasan yang berasaskan neraca ad-din. Maknanya, siapa yang hidup atas dunia berasaskan ad-din, yakni berpandukan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dia akan selamat. Kerana Al-Quran itu ibarat kata adalah silibus, sukatan yang perlu kita ikuti, yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Biasa kalau kita sebut silibus ni gak sukatan pelajaran. Silibus berkait dengan pelajar, mahasiswa, mahasiswi. Kalau mereka menduduki peperiksaan, mereka mesti jawab ikut silibus
yang ditentukan. Jangan jawab apa yang dia tahu, jawab apa yang ditanya. Beza tu. Kadang soalan tanya lain, yang jawab lain. Yang jawab hak dia tahu. Panjang jawab 3-4 lah ketah saja. Ketah jawapan. Tengok-tengok dak lulu. Dak puas hati jumpa pensyarah. Bapa dak lulu ni saya jawab lebih pada orang lain. Kawan-kawan saya semuka surat je jawab. Saya nak muka surat 3 lah ketah. Bapa dak lulu. Pensyarah kata mu jawab mu apa yang mu tahu. Mu dak jawab apa soalan hak saya tanya. Dak ikut silibus. Orang tanya lain, yang dijawab hal lain. Orang tanya berdasarkan 4 mazhab, mu jawab semazhab je. Apa hukum puasa, niat puasa dan seumpamanya berasaskan mazhab yang 4. Dan mu jawab je. Ataupun tanya pendapat berasaskan satu mazhab, mu jawab 4 mazhab tu yang panjang. Hak satu mazhab Syafi'i, hak soalan minta tu menjawab pendek je. Dah markah situ je pasal soalan minta mazhab Syafi'i. Mu jawab hak mu tahu. Tak jawab apa yang ditanya. Tak dulu, tak ikut silibus. Tahulah mu ngaji tinggi, ngaji pondok lama dulu. Habis kitab baca, tahu. Oh, habis dia tulis belaka. Soalan tanya satu mazhab je, huraikan yang masalah ini berasaskan mazhab Syafi'i dengan dalil, dengan hujahnya. Rasa dia panjang, tak ikut silibus. Walaupun mungkin betul Pak dia jawab, tapi tak kena panduan. Kehidupan kita dunia ini adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah cipta mati dan hidup untuk uji kamu, siapa yang terbaik amalannya di kalangan kamu. Nak tengok adanya hidup, adanya mati. Nak tengok siapa yang terbaik. Nak pastikan amalan yang terbaik, syarat pertama amalan yang berpandukan petunjuk Allah. Bukan reka-reka buat sendiri. Berpandukan silibus yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Pada hari kiamat, dia akan terima slip keputusan peperiksaan hidup dia, yakni catatan amal. Siapa yang terima daripada sebelah kanan, fayanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan balik temu dengan ahli keluarga kaum dia yang sama-sama beriman dalam keadaan seronok dan gembira. Macam anak-anak kita terima peperiksaan, terima keputusan peperiksaan SPM, STPM dan seumpamanya. Straight A, semuanya comel belaka, A belaka. Tak sabar nak balik jumpa ayah mak, nak khabar gembira, gambaran keputusan yang baik yang diperolehi. Demikianlah keadaan manusia pada hari kiamat ketika menerima catatan amal daripada sebelah kanan dia, fayanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan temu dengan ahli keluarga dia dengan seronok dan gembira. Bawa ni slip keputusan yang aku terima daripada Allah, yang diserahkan daripada arah kanan, dengan syarat hidupnya berasaskan silibus Al-Quran. Kalau tidak, dia akan gagal. Jadi Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk oleh Allah. Ambil lain daripada itu, kita akan sesat. Setiap hari kita baca surah Fatihah dalam sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim. Minta Allah tunjuk kita ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu jalan Al-Quran, sebagaimana Nabi sebut dalam satu hadis yang panjang daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah.
Kata Nabi, ala satakunu fitnah, ketahuilah bahawa akan berlaku fitnah ke atas manusia. Lalu Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, mal makhraju minha, apa jalan keluar daripada fitnah tersebut? Macam mana nak selamat? Kata Nabi SAW, kitabullah, hanya berpandukan kitab Allah kamu akan selamat. Ikut Quran, pegang sunnah aku kuat-kuat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajis, kata Nabi. Pegang sungguh-sungguh. Dalam hadis itu Nabi sebut perpecahan yang berlaku umatnya di akhir zaman, yang merupakan satu fitnah yang sangat hebat. Ketika itu Nabi kata, mau pegang sungguh-sungguh dengan sunnah aku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, addu 'alaiha bin nawajis, mau gigi dengan gigi gerahamu. Itu maksud addu 'alaiha bin nawajis. Mau gigi dengan gigi gerahamu, maksudnya pegang kuat-kuat. Nabi tak kata gigi dengan gigi depan. Gigi depan je longgar, tak kuat mana. Senang orang tarik. Kita nak tahan pun tak rok. Cekaman dia selut tak kuat mana. Tapi kalau giginya, gigi geraham, cabut tak cabut gigi. Tapi pegangan tadi tak selepas. Addu 'alaiha bin nawajid, gigi dengan gigi geraham, pegang sungguh-sungguh, kata Nabi saat itu. Kemudian di hujung Nabi sebut panjang hadis itu tentang Al-Quranul Karim. Di penghujung hadis itu Nabi menegaskan, man qala bihi sadaq, wa man amila bihi ujir, wa man hakama bihi adal, wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim. Sesiapa yang bercakap, sesiapa yang berhujah, sesiapa yang berteori, siapa yang beresolusi, apa sahaja yang selari dengan Quran, dialah yang benar. Kalau kita bercakap, beri pandangan, kita buat resolusi, buat satu kesimpulan untuk tindakan, apa-apa sahaja, kalau bercanggah dengan Quran, dia adalah satu pembohongan. Tak betul, walaupun logik pada akal, walaupun munasabah pada akal, tapi tak kena dengan kehendak Quran. Fahuwa kadhib, faqad kadhib, sesungguhnya dia telah bohong. Hanya yang menepati Al-Quran sahaja yang benar. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, kebenaran itu hanya dari Tuhanmu, maka jangan kamu jadi golongan yang ragu tentang kebenaran tersebut. Wa man amila bihi ujir, kata Nabi, siapa yang beramal dengan Quran diberi ganjaran pahala. Wa man hakama bihi adal, siapa yang berhukum dengan apa yang Al-Quran putuskan, dia telah berlaku adil. Orang yang sabit kesalahan mencuri, setelah dibicarakan cukup segala syarat dia, Allah Ta'ala kata, faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalam minallah, potong tangannya sebagai balasan atas apa yang dia telah lakukan dan sebagai satu pencegahan daripada Allah. Nakalam minallah, hak ni orang ada nampak, hak ni orang ada yakin. Pencegahan daripada Allah. Sekiranya dijatuhkan lain daripada itu, dia telah berlaku zalim. Dia telah berlaku zalim. Dan itulah konsep sederhana dalam Islam. Ikut sebagaimana Quran kata, ikut sebagaimana Quran putuskan, itulah hukum yang Al-Hakim, yang bijaksana, yang adil dan yang sederhana. Lain daripada itu, hukuman penjara ataupun denda, itu melampau, itu zalim. Dah lah kena jara pisah dengan anak isteri, akhirat dah lepas, kerana belum lagi dihukum dengan hukum yang dikehendaki Allah. Siapa yang zalim?
Atas dunia kalau kita kerak tangan dia seorang je. Orang lain habis tak berani dah. Nakalan min Allah, pencegahan daripada Allah. Kita tengok orang kerak jari pun berasa pesang dah. Ya. Tapi nak kerak tu bukan mudah. Syarat dia banyak, belah-belah. Bendari masjid buat lari duit. Ni contoh, bukan bendari sejak sini. Ya. 10,000 bila ditangkap, dibicara siasat, tanya betul ke tak, ya ke tak, akhirnya betul, ngaku sungguh. Kena kat tangan tau. Tak kena. Pasal apa tak kena? Pasal ada unsur kebersalahan juga daripada kita yang mungkin percaya yang mana kena jaga duit tu. Pasal apa? Jadi Islam menjatuhkan hukuman biar betul-betul 100% punca daripada dia. Dia pecah rumah, masuk, tengok-tengok ada emas toko atas meja ruang tamu, ratus ribu, juta, buat lari, tangkap cara sah, sabit kesalahan, kena kerak tangan tau. Tak kena kerak tangan. Pasal mah bukan tempat dia situ. Ada unsur kecuaian daripada tuan rumah. Jadi tak salah 100% atas si pencuri. Tak kena kerak tangan. Curi balok, ratus juta curi balok. Curi balok. Tangkap cara, siasat cara, sabit kesalahan, kerak tangan tau. Tak kena kerak tangan. Balok ni harta kerajaan. Harta kerajaan tu harta rakyat. Harta dia juga. Bukan harta orang 100%. Balok ni harta kerajaan. Kerajaan tu adalah rakyat. Jadi bukan dia curi harta orang 100%. Hak dia ada juga situ. Mungkin dia rakyat. Tak kena potong tangan. Ingat mudah lah. Tapi bila cara, bila bisasak, bila bicara cukup lengkap, memang jahat sungguh. Cukup segala syarat, memang benar sabar kerak tangan. Dengan syarat yang begitu susah nak boleh sabit kesalahan tu, tiba-tiba tersangkut juga, memang jahat benar. Sabar nak kena kerak pun. Ada kena kerak seorang, tak berani dah hak lain. Tak berani dah. Kita tengok kerak jari pun tak berani. Hensang kita. Kerak hidup-hidup depan mata kita ni. Kerak. Ni kerak tangan. Semua TV belaka. Fokus. Ambil pengajaran dan iktibar. Man hakama bihi adal, kata Nabi. Siapa yang berhukum dengan Quran, dia berlaku adil. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratin mustaqim. Siapa yang mengajak, yang menyeru, yang berkempen kepada Al-Quran, dia diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi muslimin-muslimat sekalian, Al-Quran ini dijadikan panduan dalam seluruh aspek kehidupan kita, bukan dalam bab ibadat sahaja, dalam bab nikah kahwin sahaja, bahkan juga dalam bab ekonomi, dalam bab jenayah, bab lagu mana nak merintah negara, menguruskan urusan manusia, rakyat dan semuanya, hubungan antara bangsa, hubungan ketika kedamaian, ketika peperangan, semuanya adalah Quran. Nabi sendiri sebagai penterjemah secara realiti, apabila baginda sendiri memimpin, memerintah negara, memimpin urusan negara, urusan hubungan antara bangsa, hubungan diplomatik, memimpin sendiri urusan peperangan. Nabi menjadi penterjemah kepada Al-Quran itu sendiri secara real, secara praktikal. Maka kita tak ada pilihan sebagai orang yang beriman.
Melainkan kita mesti berpegang teguh dengan petunjuk Allah ini supaya kita selamat dunia dan akhirat. Seterusnya, akhirnya muslimin-muslimat sekalian, daripada ayat yang saya baca awal tadi, Allah Ta'ala sebut Al-Quran turun pada malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di sini ramai orang keliru. Allah sebut Al-Quran turun malam Al-Qadar. Kita sambut nuzul Quran 17 Ramadan. Artinya malam Al-Qadar itu malam 17. Sudah lepas dah lah malam Al-Qadar. Dah lagu mana pula dia kata 10 malam terakhir. Quran sebut jelas-jelas malam Al-Qadar, dan kita pula sambut nuzul Quran turun Quran 17 Ramadan. Lagu mana? Ulama menyatakan maksud inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami waktu turun Quran pada malam Al-Qadar, itu pada marhalatul ula, itu penurunan peringkat pertama. Hak turun malam Al-Qadar itu adalah daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Itu maksud turun pada malam Al-Qadar. Dan bila? Tak tahu. Manakala hak kita duk sambut nuzul Quran, malam cuti 17 Ramadan, itu adalah turun wahyu yang pertama kepada Nabi. Daripada langit dunia kepada Nabi, ketika Nabi beribadah di Gua Hira, didatangi Jibril, ya, turun wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu peristiwa 17 Ramadan kata ulama. Jadi tak canggah. Dah malam Al-Qadar tu bila pula Ustaz? Kalau dak malam 17. Bila pula malam Al-Qadar? Kita hari ni 18 dah ni, malam ni malam 19 dah. Majoriti ulama, pendapat yang masyhur di kebanyakan ulama, malam Al-Qadar itu pada 10 malam terakhir. Satu malam daripada 10 malam terakhir. Itu pendapat yang masyhur di kalangan majoriti ulama. Maknanya di sana ada ulama kata awal Ramadan, ada pertengahan Ramadan, ada pendapat. Tapi yang masyhur di kalangan majoriti ulama 10 malam terakhir. Daripada 10 malam terakhir ni, kemungkinan paling dekat untuk berlakunya malam Al-Qadar ialah malam witir, malam ganjil. 21, 23, 25, 27 atau 29. Kemungkinan yang paling hampir untuk berlaku, paling besar. Nabi SAW disebut dalam satu hadis, taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah kamu malam Al-Qadar pada malam witir daripada 10 malam terakhir Ramadan. Malam ganjil. Daripada hak ganjil tu 21, 23, 25, 27, 29 tu, daripada hak angka ganjil ni, sebagian ulama kata paling kuat dan paling hampir ialah malam 27. Di sana ada hadis menyebut, man kana mutaharriyan lailatul qadri falyataharriha lailata 27. Siapa yang nak cari malam Al-Qadar, ini hadis riwayat Ibnu Umar, siapa yang nak cari malam Al-Qadar, carilah pada malam 27. Ini ada sebahagian ulama yang berkata sedemikian berdasarkan hadis dan pengalaman ulama-ulama salafus salih. Kalau negara Arab, malam 7 mereka raya malam Al-Qadar. Sama ada ia kedak, betul kedak malam tu tak tahu, tapi begitulah kepercayaan dan pegangan mereka. Dengan kehendak Allah, ulama hak kata 27 ni, kenapa?
Selain daripada hadis yang saya sebut tadi, ada 3 hujah lain mereka kata. Yang pertama, banyak makhluk ciptaan Allah ni ada kaitan dengan angka 7. 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi, 7 lautan, 7 hari, 7 warna pelangi. Cek tau. Kau tu pelangi cuba bilang tengok. Ada 7 warna. Hari pun 7. Lautan pun ada 7. Sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Kalau mu nak tulis kalimah Allah, mu nak tulis ilmu Allah, dah akan habis. Walaupun kamu tambah dakwah sebanyak 7 lautan, kata Nabi, kata Allah. Ma nafidat kalimatullah. Mu dah akan habis tulis kalimah Allah, yakni ilmu Allah. Allah sebut dalam Quran 7 lautan. Memang ada 7 sungguh pun. Ada 7 lautan atas muka bumi ni. 7 juga. Dan perkara ibadat, kita tawaf 7 keliling. Kita sa'i pergi mari 7 kali. Kita sujud atas 7 anggota. Kita baca Fatihah mesti 7 ayat. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Kami kurniakan kepada engkau wahai Muhammad as-sab'ul mathani. 7 ayat yang diulang-ulang kata ulama, iaitu surah Fatihah. 7 ayat juga. Gapo lagi? Banyak berkait dengan angka 7. Yang kedua, kalau tuan-tuan bilang berapa huruf pada kalimah Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. Ada 9. Tuhan sebut berapa kali dalam surah Al-Qadar? Lailatul Qadar tu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Berapa kali? 3 kali. 9 kali 3 berapa? 27 juga. Lailatul Qadar ada 9 huruf, Tuhan sebut 3 kali, jadi 27. Yang ketiga, dalam surah Al-Qadar Allah Ta'ala sebut tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Pada malaikat dan ar-ruh, yakni Jibril, turun pada malam Al-Qadar. Jumlah para malaikat yang turun sebanyak anak batu atas muka bumi. Jumlah malaikat turun pada malam itu. Fiha, padanya. Nya tu, ha tu kembali kepada Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Tuan-tuan bilang betul-betul kalimah ha tu kalimah yang ke-27. Allahu Akbar. Tak tahu? Ya? Ia jadi gitu. Ketentuan Allah. Tuan-tuan bilang molek. Betul, kena bilang betul lah. Macam inna. Nampak macam sekalimah. 2 tu. Kalau bilang se tak cukup lah. Ya? Cuba kita bilang. Inna 2. Anzalnahu. Anzalnahu 3 situ. 5. Fi Lailatul Qadr 3 jadi 8. Tu, pegang 8 situ. Wa ma 2. Adraka 4. 3 4 adraka 4. Tu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr 3 situ. Jadi berapa? 7. Betul. Bila molek ni kena ikut kan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr 7. Jadi 15. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. 6. Jadi berapa? 21. The boys kok dok 21. Tanazzalu al-malaika wa ruh fi
21 dia. Ha. Betul? 27. Ha. Jadi satu ni tanazzalu 22. Al malaikatu 23. Wa 24. Ruh 25. Fi 6. Ha tu 27. Tapi tak pasti juga tuan-tuan sekalian, jangan tunggu malam 7 ya. Malah lain tidur tunggu malam 7 ya. Jadi macam mana kaedah cari dia? Kita istiqamah. Start malam 20, kita lebihkan amalan kita lebih daripada malam-malam biasa. Bukan malam beramal. Cuma malam 7 tu kita beramal lebih daripada biasa. Ya. Malam 21 tekad sikit lagi, 27 lebihkan lagi. Ha. Nah, contoh kita infak. Malam-malam biasa ni widow siap je masuk nak tabung. Start malam 20, tekadkan lagi. Setiap malam 20, setiap 10 malam terakhir 5 riyal. Malam ganjil 10 riyal. Malam 27 50 riyal. Lebih sikit. Mana tahu? Yang pasti setiap malam kita infak. Cuma malam ganjil kita boleh lebih sikit. Malam 7 kita boleh lebih lagi. Ya. Dalam kadang kita tak tahu. Tapi yang pasti bila kita istiqamah dan beramal setiap malam, pasti berbetulan. Pasti berbetulan dengan malam Al-Qadar. Dan kelebihannya berganda seumpama kita beramal lebih daripada 83 tahun. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ambillah peluang yang terbentang di hadapan kita ini. Tinggal 11 hari atau 12 hari lagi ini, 12 hari yang mungkin hari-hari Ramadan terakhir. Bukan tahun ni, hari-hari Ramadan terakhir dalam hidup kita, yang mungkin kita tak akan temu lagi pada tahun akan datang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita mengambil peringatan, pengajaran daripada apa yang kita sebut dan sampaikan pada pagi ini, khususnya peringatan buat diri saya sendiri, agar Allah Ta'ala berikan kekuatan dan petunjuk pada kita, dan kita mendapat kelebihan yang begitu besar daripada Ramadan sebagai bekalan untuk kita bertemu dengan Allah pada hari akhirat. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna mimman yaqumu ramadana imanan wa ihtisaba waj'alna minal maghfurin. Allahumma barik lana fi ramadan warzuqna lailatal qadr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.